Filem Still Alice menceritakan tentang kehidupan seorang profesor linguistik setelah didapati early onset familial Alzheimer disease. Penyakit Alzheimer adalah gangguan otak yang boleh menyebabkan kehilangan ingatan, kemahiran berfikir, pergerakan dan kemampuan untuk melaksanakan tugas. Watak utama dalam filem ini ialah Alice Howland. Dia merupakan seorang profesor linguistik di University Columbia. Alice berumur 50 tahun. Dia mempunyai perkahwinan yang bahagia dengan suaminya dan mereka mempunyai 3 anak dikenali sebagai Anna, Tom dan Lydia. Dalam filem Still Alice dapat dilihat tahap penyakit Alzheimer dengan permulaan gejala, iaitu pada awal filem ini, Alice tidak dapat mengingatkan perkataan semasa kuliahnya dan dia juga tersesat semasa berjoging di kampus universiti. Selepas beberapa kali berjumpa dengan pakar neurologi, Alice telah didapati early onset familial Alzheimer disease. Dia bermula untuk menghafalkan perkataan dan juga membuat serangkaian soalan yang berkaitan dengan peribadi dan telefonnya. Tetapi semakin hari, ingatan Alice semakin lemah. Pada akhirnya, Alice benar-benar melupakan peristiwa masa lalu, kejayaan dan kegemarannya. Filem ini telah menunjukkan fakta psikologi dan juga perubahan tingkah laku dalam kehidupan seorang penyakit Alzheimer. Alice didapati penyakit Alzheimer pada awal usianya, tetapi dia masih sedaya upaya untuk mengembalikan ingatannya. Isu psikologikal yang terdapat dalam filem Still Alice ini adalah Early Onset Familial Alzheimer Disease iaitu EFAD. Jenis kecelaruan yang ditunjukkan adalah kecelaruan mental. Antara simptom yang dialami oleh pesakit adalah insomnia, kemerosotan ingatan, emosi tidak stabil, kemurungan, tidak berminat dengan aktiviti sosial, lupa tugas biasa yang dilakukan serta mengalami kesukaran untuk mengawal pergerakan sukarela dan koordinasi fizikal. Antara langkah yang telah diambil untuk mendiagnos pesakit ini adalah pesakit perlulah merujuk kepada pakar neurologi. Seterusnya, pakar neurologi akan melaksanakan pemeriksaan sistem deria dan motor. Seterusnya melaksanakan MRI dan sekiranya tidak mendapat keputusan, akan dilaksanakan juga PET. Antara rawatan yang perlu dijalani adalah mengambil airship dan amenda. Perlu juga untuk mengikuti pelbagai ujian ingatan, persepsi visual dan pemikiran. Ujian hendaklah diulang selepas 6 hingga 12 bulan. Tujuan ujian adalah untuk menentukan corak tepat penurunan kognitif seseorang dan untuk mengukur perubahan dari semasa ke semasa. Kehidupan dengan adanya penyakit Alzheimer ini akan mengalami pelbagai emosi setelah mendapat diagnosis. Pada peringkat awal Alzheimer, pesakit akan mula melihat perubahan dalam ingatan, pemikiran atau cara berfikir yang mengganggu kehidupan seharian. Pesakit masih dapat melaksanakan banyak tanggungjawab atau rutin seharian, namun tugas-tugas ini mungkin menjadi lebih sukar dari semasa ke semasa. Namun begitu, ianya akan berbeza dan bergantung pada pesakit itu sendiri. Alzheimer ini akan memberi kesan kepada pesakit itu sendiri dan juga orang sekeliling. Contohnya, pesakit Alzheimer juga merasa tertekan atau cemas terhadap perkara biasa. Oleh itu, ianya akan menyebabkan timbul perasaan sedih yang berterusan. Alzheimer juga sentiasa rasa takut akan masa depan dan bagaimana ianya bakal mempengaruhi keluarga dan rakan-rakan. Mereka merasa seolah-olah tidak ada orang yang memahami apa yang mereka lalui sehingga kehilangan minat untuk menjaga hubungan dengan orang lain. Faktor utama Alice mengidap penyakit Alzheimer ini adalah disebabkan oleh faktor keturunan atau genetik. Kebiasaannya, Alzheimer didiagnosis pada seseorang yang berumur 65 tahun ke atas. Hal ini kerana situasi dalam filem Still Alice yang memaparkan keadaan watak utama, iaitu Alice yang memiliki simptom-simptom penyakit Alzheimer pada seawal usia 50 tahun. Terdapat 3 teori di dalam filem Still Alice, iaitu teori humanistik, kognitif dan neurobiological. Teori yang pertama, humanistik, ialah tentang perkembangan pribadi manusia dan bebas untuk memilih di dalam hidup. Lydia, anak kepada Alice, ialah person-centered kerana dia melakukan perkara yang diminatinya, iaitu menjadi ahli seni walaupun tidak disukai ibunya. Dia seorang yang ingin mencapai fulfillment di dalam hidup dengan melakukan perkara yang disukainya. Teori kedua, iaitu teori kognitif, ialah tentang bagaimana manusia berfikir, memahami dan tahu tentang dunia di sekitarnya. Ia fokus kepada memori, pembelajaran bahasa dan sebagainya. Di dalam movie ini, Alice mengidap EFAD dan hilang ingatan sedikit demi sedikit. Jadi untuk membuktikan bahawa
dia mampu untuk mengingat sesuatu perkara. Dia telah menulis 3 perkataan di papan hitam iaitu cathode, pomegranate dan trellis untuk setiap beberapa minit. Ini membuktikan bahawa seseorang manusia mempunyai kelebihan untuk mengingat. Teori neurobiologikal ia tentang bagaimana binatang dan manusia berfungsi secara biologi, dan pemikiran, perasaan dan tingkah laku manusia adalah disebabkan oleh faktor biologi tersebut. Alice mengidap penyakit EFAD, iaitu penyakit berkaitan dengan sistem saraf di dalam otak, menyebabkan dia lupa sedikit demi sedikit yang mengganggu tingkah laku dan aktiviti hariannya. Personality membawa maksud pola yang konsisten dalam emosi, cara pemikiran dan tingkah laku yang unik dalam diri seseorang. Personality Alice berkait rapat dengan teori personality Alfred Adler, iaitu Alice berusaha memperbaiki diri dengan mencatat perkataan di papan hitam. Alice juga mampu mengatasi masalah rendah diri apabila beliau memberi ucapan dalam persatuan Alzheimer. Selain itu, personality John berkait rapat dengan teori personality trait dalam 5 dimensi personality, iaitu agreeableness. John merupakan seorang yang memiliki ciri baik hati, sedia membantu, bersipati dan menghargai. John sentiasa memberi sokongan dan semangat kepada Alice. John juga menemani Alice berjumpa dengan pakar neurologi, menjaga segala keperluan Alice dan menjaga Alice dengan penuh rasa kasih sayang walaupun Alice menghidap penyakit Alzheimer. Seterusnya, personality Lydia pula berkait rapat dengan teori personality Carl Jung, iaitu extrovert. Lydia merupakan seorang yang tidak mudah malu, suka akan kebebasan dan cepat marah tetapi tidak menyimpan dendam. Lydia gemar melakukan aktiviti teater. Lydia juga pernah meninggikan suara kepada Anna. Lydia juga pernah marah kepada Alice kerana Alice membaca jurnalnya. Walaupun begitu, Lydia tetap menemani Alice semasa keadaan Alice semakin memburuk. Jenis pembelajaran yang terdapat di dalam filem Still Alice adalah pembelajaran kognitif dan pelaziman operan dari segi peneguhan positif. Pembelajaran kognitif melibatkan proses mental yang mempunyai kesan terhadap tingkah laku manusia. Proses tersebut berlaku dalam otak untuk membolehkan seseorang itu menguasai kemahiran berfikir. Proses itu berfokus kepada fenomena seperti kesediaan, persepsi, pengawalan motor, perhatian, ingatan, pembelajaran dan penaklukan. Manakala pelaziman operan merupakan satu tindak balas yang beroperasi ke atas alam sekitaran. Manakala rangsangan yang boleh menambahkan kebarangkalian sesuatu tingkah laku itu akan berlaku disifatkan sebagai peneguhan positif. Contoh peneguhan positif adalah pujian, ganjaran, hadiah dan sebagainya. Peneguhan positif bermaksud memberikan sesuatu ganjaran setelah perlakuan itu ditunjukkan yang akan menyebabkan perlakuan itu diulangi atau diperkuatkan lagi. Pujian adalah penting oleh kerana akan mendorong seseorang itu mengeluarkan hasil yang baik pada masa hadapan. Terdapat motivasi insintrik dan eksintrik dalam filem Still Alice ini. Motivasi insintrik adalah tingkah laku yang didorong oleh ganjaran dalaman kerana secara semula jadi dapat memuaskan diri sendiri. Di dalam filem ini, Alice mempunyai motivasi insintrik kerana dia cuba untuk mengatasi penyakit Early Onset Familial Alzheimer Disease. Pada mulanya, dia akan cuba menghafal 3 perkataan sambil membuat kerja lain. Selain itu, Alice juga mencatat setiap perkara dalam telefonnya. Malah dia juga ada merakam video untuk mengingatkan diri sendiri. Alice juga berusaha membuat skrip untuk memberi ucapan kepada persatuan Alzheimer. Motivasi eksintrik pula merujuk kepada tingkah laku yang didorong oleh ganjaran luaran, iaitu duit dan psikologi dan timbul dari luar individu. Di dalam filem ini, keluarga Alice tidak berputus asa untuk terus mengingatkan Alice dan tetap menjawab soalan Alice walaupun soalan itu telah diajukan berulang kali. Tindakan suaminya yang mengatakan bahawa dia selalu ada untuk Alice juga merupakan bentuk motivasi. Suami Alice juga menolong Alice dalam menghadapi kehidupan seharian. Pada late stage Alzheimer disease, suami Alice pergi bekerja di luar kawasan. Lydia, anak bongsunya, pulang ke rumah untuk menemani Alice. Walaupun Alice tidak mengenali basuhnya, namun dia masih mengerti Lydia. Lydia bertindak sebagai motivasi eksintrik untuk Alice kerana tindakannya itu menaikkan semangat ibunya untuk terus hidup. Sebagai kesimpulan, Still Alice adalah filem yang hebat di mana ia memberi kesedaran kepada orang ramai mengenai penyakit Alzheimer bernama EFAD. Filem ini bukan hanya membawakan maklumat penyakit ini kepada umum, tetapi filem ini juga menggambarkan sepenuhnya apa yang dihadapi oleh pesakit Alzheimer setiap hari dan bagaimana reaksi ahli keluarga mereka. Kita belajar banyak mengenai psikologi yang ada di sebalik filem Still Alice melalui tugasan ini.
kita tidak hanya belajar masalah psikologi dalam film ini, tetapi kita juga belajar mengenai teori psikologi di belakangnya seperti jenis personality, jenis motivasi dan lain-lain. Namun, terdapat beberapa bahagian dalam filem ini yang saya tidak suka, iaitu rentak dia sangat perlahan. Tambahan pula, latar belakang yang tidak cukup menyebabkan senario di mana Lydia marah dengan ibunya kerana membaca jurnalnya secara tidak sengaja merirukan bagi saya. Sebagai kesimpulan, Still Alice adalah sebuah filem yang berjaya dengan adanya pelakon yang hebat. Filem ini sangat pendidikan dan bermanfaat kepada orang ramai kerana ia menggambarkan seorang pesakit Alzheimer dan realiti yang harus dihadapi oleh ahli keluarga pesakit Alzheimer. Itu sahaja daripada kita. Sekian, terima kasih.